Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi hadir dalam kalian pada pagi ini. Jadi sama-samalah kita mendengar berkaitan dengan standard 4 SKPMG 2. Jadi saya harap gunakanlah peluang ini. Lepas ni mungkin kita akan buat standard lain yang berkaitan dengan SISC. Okey, dan juga guru-guru di sekolah. Pasal di sini hari ini kita ada yang untuk kita kunjung bantu sekolah angkat JPN dan juga sekolah-sekolah yang dipilih oleh SISC. Okay. Jadi saya harap gunakanlah kesempatan ini untuk kita bertanya mana-mana yang kita tak faham dan sama-samalah kita rungkaikan permasalahan itu ke arah memacukan PDP guru kita. Okey, jadi dengan itu saya mengucapkan ribuan terima kasih dan saya mempersilakan Encik Izam memulakan ceramah beliau pada pagi ini. Okey, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi rakan-rakan ya. Terima kasih kepada mantan Nazir Kanan Puan Zarina kita Jen Selangor yang kini berada di PPD atas kesudianlah menjemput saya daripada Negeri Sembilan untuk berkongsi dengan rakan-rakan di Selangor lah. Terima kasih juga kepada Encik Alias selaku penyelaras yang sangat cantik lah daripada semalam menguruskan tentang line dan sebagainya lagi ni ya. Terima kasih Encik Alias ya. Seterusnya rakan-rakan lah, rakan-rakan daripada PPD sendiri, SISC, rakan-rakan SISC daripada sangat ada JU-JU ya. Daripada 163 ni yang saya lihat tadi ada juga rakan daripada guru besar dan mungkin juga ada rakan-rakan guru lah yang hadir bersama setakat ni. Pada line saya ada 164 ni, 164 ahli mesyuarat dan saya fikir tahniah dan syabas lah kepada PPD yang telah menganjurkan program kita pada pagi ini. Bagi saya ini kali pertama lah berkongsi dengan rakan-rakan di Selangor secara talian dan insyaAllah lah mungkin dalam tempoh 1 jam ni boleh memberi makna pada kita semua lah. Boleh saya mula ya? Boleh. Boleh Cik Zam, boleh. Teruskan. Okay. Saya merujuk kepada rakan siapa yang mengendalikan PowerPoint Puan Jasimah. Zulima. Terima kasih Puan Jasimah ya. Lupa nak beritahu terima kasih juga tu. Jadi kepada rakan-rakan guru, kalau Kementerian Kesihatan kita panggil frontliner sekarang ni. Jadi sempena pandemik COVID ni, saya ingat rakan-rakan guru sekolah ni kita kena bagi kredit jugalah. Dia merupakan frontliner bagi kita di Kementerian Pendidikan ini. Dan kita mungkin sebahagian daripada PPD, daripada JU mungkin, daripada SIC, daripada rakan-rakan guru besar mungkin dalam kalangan pentadbir ni kita berharap sangatlah supaya standard 4 ni dapat kita hadam bersama dan seterusnya dapat kita faham dan kita aplikasikan di peringkat akar umbinya insyaAllah. Jadi tuan-tuan, boleh kita rujuk kepada slide kita yang pertama itu berkaitan peranan guru. Seperti maklum Puan Zina menyebut tadi bahawa kita hari ini berfokus sebenarnya kepada standard 4. Jadi roh dia tu kalau berada secara live saya ingat lebih cantik lah. Tapi kita usahakanlah sama-sama kita dapat berkongsi, bincang. Jadi mana yang nak bertanya nanti teruslah ya. Kalau saya tak mampu, saya ingat Puan Zerinda masih lagi. Minda dan tubuh sebahagian masih di Jemaah Nazir. Cuma penguasaan tu di PPD sekarang lah. Okey. Pada pernyataan standard itu, standard 4 ini, PDP sebenarnya guru berperanan sebagai pemudah cara. Okey kan? Ada gangguan lagi? Okey tuan, teruskan tuan. Okey. Pemudah cara yang berkesan. Dalam tu, kalau kita tengok di hujung pernyataan standard tu nyatakan peranan kita meningkatkan pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan. Jadi perlu kita sama-sama pegang di sinilah. Kalau berbincang dalam kalangan masyarakat, fokus dia kepada pencapaian akademik.
Tapi berdasarkan SKPM kita, tak disebut pun pencapaian akademik. PDP itu, kalau fokusnya kepada guru, kita bertindak sebagai mudah cara yang berkesan untuk memperkembangkan potensi murid pada tahap optimum secara berterusan. Jadi bukan maknanya kalau mengajar hari ini, murid terus pandai kan. Berterusan tu maksudnya ansur maju lah. Perlahan-lahan sehinggalah sampai pada satu tahap murid itu berjaya dalam bidang masing-masing berdasarkan potensi murid itu masing-masing. Jelas ya? Okey. Jadi saya mengandaikan rakan-rakan yang berada dalam talian sekarang ini berada mungkin dalam 50% dan ke atas lah pada standard 4 ini, dan berdasarkan 6 aspek utama yang ada dalam standard 4 ini sendiri. Okey, mana-mana yang rasanya terus nak bertanya, saya ingat kita longgarkanlah ya Puan Zarina. Tapi dalam keadaan terkawal lah, tak bolehlah beramai-ramai, satu-satu dan sama-sama kita bincang. Boleh Puan Zarina ya? Boleh. Okey. Jadi next Puan Jasima. Next slide. Okey, terus. Okey, pada rujuk slide kerangka PDPC. Slide yang seterusnya. Apa benda? Dah. Puan Jasima. Boleh tak? Saya dah ada gangguan sikit. Okey, tak apa. Sebagai ulangan dalam exercise kita pada pagi ini, sambil-sambil tu Cikgu Sani kita keluar dipaparkan tu. Cikgu Sani ganggu tu. Cikgu Sani tertekan untuk ni. Cikgu Sani tak payah present. Yang lain tolong jangan present bagi penceramah kita, bagi Puan Zulimah saja present. Sebab tiba-tiba ada macam gangguan, saya tak boleh nak. Ada gangguan. Cikgu Sani. Ada orang masuk present. Zulimah masuk balik, Zulimah. Okey. Kita ada 180 orang lah. 186 sekarang ni. 186 ya. Tahniah dan syabas lah. Okey. Pergi kerangka tu Puan Jasima. Ya, saya. Ulang. Pergi pada kerangka, slide yang ketiga. Okey. Okey, di situ. Terima kasih. Baiklah tuan-tuan, saya ingat apa yang dipapar tu mungkin dapat dilihat lah, walaupun tak apa jelas. Cuba besarkan skrin. Kalau guna handphone tu besarkan skrin sikit lah. Kalau ada yang menggunakan laptop tu untung lah. Yang pentingnya mungkin sampai pada rakan-rakan. Baik. Kerangka PDPC ini, kalau kita lihat itu seperti yang disediakan maklum, kalau setakat standard 4 kita bina aspek-aspek itu berdasarkan persetujuan bersama lah dalam kementerian melibatkan semua bahagian. Tapi apa saya nak jelaskan dulu, roh PDPC ini boleh lihat di lingkaran luar itu. Boleh dengar Boleh je kan? Boleh. Lingkaran luar itu, lingkaran luar itu merupakan apa yang kita harap dan sepatutnya ada pada semua guru lah. Sebab kita adalah orang-orang yang terlatih. Contohnya pengetahuan tentang kurikulum.
nilai insaniah, pedagogi, pentaksiran dan psikologi. Itulah yang merangkum kepada aspek-aspek yang ada dalam standard 4. Perancang, pengawal, pembimbing, pendorong, penilai dan seterusnya, murid sebagai pembelajar aktif di tengah-tengah itu. Itu yang kita nak tegaskan. Kalau kita bagi ruang kepada masyarakat untuk mengajar, saya yakin rakan-rakan kata semua orang boleh mengajar. Tapi bila kita berkisar lingkaran yang luar itu, kurikulum, nilai, pedagogi, pentaksiran, psikologi itu, itulah yang membezakan antara kita guru berbanding masyarakat di luar. Masyarakat, kumpulan peguamnya, kumpulan saintisnya, doktornya, benda-benda ini dia tidak terlatih dan tidak dilatih. Kita je yang ada ni. Jadi dalam proses semasa mentadbir atau membuat kunjung bantu dan lain benda inilah yang perlu mungkin kalau sebagai frontliner kita guru, kita kena sedar benda ini sentiasa ada bersama dengan kita. Dan yang dalam itu adalah aspek-aspek utama yang ditumpukan dalam standard 4. Benda ini dah banyak kali saya ingat yang tuan-tuan dapat, dan sebahagian daripada rakan-rakan PPD sudah didedahkan semasa berkursus bersama bahagian pengurusan sekolah harian pada 2-3 tahun lepas, dan saya viral lah dari masa ke semasa. Okey. Ini kerangka utama yang mungkin kita selalu kena kongsi dengan rakan-rakan dalam pendidikan. Kalau kurikulumnya sudah tentunya guru lebih mahir dengan DSKP, sekatan pelajaran dan sebagainya lagi tu. Manakala nilai insaniah ni dah sentiasa sehingga kan ada satu subjek diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Moral, Pendidikan Sivik. Manakala pedagoginya mungkin tak perlu kita ulas. Pentaksirannya yang viral sekarang adalah PBD. Bagaimana guru sebenarnya kita mungkin daripada PPD, daripada jabatan, JU-nya, SIC-nya dalam membantu pengurusan sekolah, seterusnya rakan-rakan guru. Bagaimana PBD atau pentaksiran untuk umum yang besarnya dijalankan di peringkat sekolah. Dan seterusnya psikologi lah. Bagaimana dulu kalau kata dalam latihan kita, cerita anjing dengan tulang, anjing dengan loceng, berkaitan dengan latih tubi dan sebagainya. Itu ringkasnya lah. Jadi itu menutup, memeluk ke 6 aspek yang ada pada standard 4 itu. Kita merancang, kita mengawal, kita membimbing, kita mendorong, seterusnya kita menilai, dan akhirnya kita berharap yang tengah-tengah itu murid akan menjadi aktif. Jadi bagaimana itu yang kita kena jawab, itu yang kita kena bantu pada rakan-rakan yang ada di Kementerian Pendidikan. Secara umum lah. Jadi bukan mudah sebab grafik yang kita bina ini dia memberi makna yang tersurat dan tersirat. Nanti kita mungkin boleh dalamkan dalam QA nanti. Okey, boleh Puan Jasimah seterusnya. Okey, ini aspek-aspek yang ada dalam standard 4. Dalam setiap belon-belon itu, kalau kita link kan, dia menceritakan tentang perincian kriteria kritikal, tahap tindakan dan tahap kualiti yang ada pada buku SKPM G2 itu. Jadi mungkin tak mendalam lah di sini, saya hanya paparkan untuk kita ulang kaji kembali lah. Apa yang dimasukkan nanti dengan perancang, pengawal, pembimbing, pendorong, penilai dan akhirnya murid sebagai pembelajar penjahit. Cuba satu lah. Setiap satu tu saya dah link kan. 4.1 tu. Cuba Puan Jasimah. Okey, dia terus pergi kepada aspek 4.1 tu, peranan guru sebagai perancang. Nanti kita akan ulang balik pada slide-slide yang seterusnya. Okey. Cuba klik sekali lagi Puan Jasimah. Dia akan kita highlightkan bahagian yang rasa penting.
pada 4.1 tu klik. Okey. Ada lingkungan merah yang saya tandakan tu kan? Okay. Kalau kita tengok kepada tahap tindakan, termasuk rakan-rakan guru lah ya, kita mungkin sudah maklum, dalam tu kita menggariskan menyediakan RPH, rancangan pelajaran harian dalam kurikulum mengajar lah. Sekarang dalam bentuk apa cara sekalipun lah. Yang penting kalau semasa kunjung bantu dibuat, rakan-rakan guru di sekolah dapat memberikanlah apa bentuk sekalipun, dalam e ke, dalam hard copy ke, dalam file ke dan sebagainya lagi lah. Kemudian dalam RPH itu dinyatakan objektif yang boleh diukur. Biasa ini yang menjadi kekeliruan lah. Yang biasa kami ditanya apa maksud yang boleh diukur itu. Yang keduanya menentukan kaedah pentaksiran. Kaedah pentaksiran ini pun menjadi hangat jugalah. Kadang-kadang antara pemantau dan rakan-rakan guru sekolah wujudkan suasana tegang jugalah. Dan yang ketiganya menyediakan ABM itu. Itu mungkin tak berapa nak ni lah. Okey. Saya buka sikit boleh? Bagi yang nak bagi pandangan. Apa maksud yang pertama tu yang boleh diukur? Kemudian yang keduanya yang menentukan kaedah pentaksiran tu. Mengikut pemahaman tuan-tuan lah. Boleh ya? Seorang dua? Rakan BPD ke yang nak bagi respon? Silakan. Atau yang menjadi masalah juga? Ada? Tak clear lah. Halo, ada? Tak ada? Atau saya nak simpan di bahagian ujung nanti? Ada tak tuan-tuan? Kalau tak ada, teruskan ya? Nizam. Okey, boleh teruskan ya. Okey. Dalam proses ini, tak kisahlah dalam kalangan rakan guru ke, ataupun kalangan rakan-rakan yang mantau, buat kunjung bantu, yang buat pemeriksaan dan penilaian. Kalau kita tengok di situ, proses berlakunya pencerapan itu, kalau pada pihak guru kita dengan kerja buat dia orang lah. Kalau dalam pihak pemantauannya, yang saya nak bagi perkongsian sedikit, biasanya lah yang berlaku kita tak terus apabila membuat pencerapan itu, kita akan tak terus memberikan penskoran-penskoran yang tuan-tuan biasa persoalkan itu. Biasanya kita akan tengok sama ada sebelum atau semasa berjumpa dengan guru tu di peringkat awal, melihat buku rekod dia dan seterusnya berbincang di peringkat awal. Okey. Sehabis saja keseluruhan pencerapan PDPC, barulah kita memikir sepatutnya selepas berbincang proses PDPC yang dijalankan oleh guru itu, barulah kita meletakkan skor-skor yang berkaitan. Ada amalan rakan-rakan, termasuk juga rakan-rakan guru di sekolah, semasa pencerapan berlaku, di situlah berlakunya pengisian skor. Jadi kalau bolehlah elakkan perkara itu berlaku, sepatutnya dan sewajarnya dilakukan selepas PDPC itu berlaku dan perbincangan bersama guru dibuat. Disebabkan kadang-kadang ada rasionalnya yang akan diberi oleh guru, sebaik saja perbincangan kita laksanakan bersama-sama dengan dia. Dan kalau pada aspek perancang ini, kalau tengok pada tahap kualiti itu, untuk membolehkan skor maksimum 4 itu, antara perkara yang perlu dipenuhi pada tahap kualiti itu,
mengikut pelbagai aras keupayaan murid, mengikut peruntukan masa yang ditetapkan, mematuhi ketetapan kurikulum. Jadi di sini rakan-rakan guru frontliner lah, kami sentiasa mengharapkan mahirlah dengan DSKP, mahirlah dengan sugatan kandungan, sugatan pelajaran dan sebagainya lagi yang bersesuaian. Dan yang trending sekarang saya ingat pada aspek modular itulah. Kalau bahasa ringkasnya untuk satu PDPC itu melibatkan hanya satu kemahiran. Kalau bahasa Melayu tu contohnya, kalau PDPC yang berjalan pada masa ini berkaitan kemahiran membaca. Jadi modular tu maksudnya pada objektif dan aktiviti yang dijalankan pada hari itu adalah berkaitan dengan membaca. Mungkin kita berletak 60% pada membaca, mungkin 40% tu bolehlah pada penulisan dan lisan. Okey. Itu sedikit lah yang boleh kita kongsi pada aspek satu, guru sebagai perancang. Okey. Puan Jasimah boleh next slide itu. Ini penekanan lah. Puan Cik Rodon pasang mic lah, dia ganggu. Okey. Ini antara lah punca-punca kuasa yang kita ada berkaitan dengan apa yang kita kata pada aspek yang pertama itu peranan guru sebagai perancang itu. Okey, dalam SPI 3 Bilangan 3 1996 itu kan, antara lain yang disebut yang perlu ada dalam RPH itu adalah objektif. Cara bagaimana hendak mencapai objektif dan kenyataan sejauh mana objektif itu tercapai. Dia jadi isu jugalah dalam kalangan rakan-rakan di sekolah, rakan-rakan PPD dan juga di jabatan. Ada ketentuan pada panitia daerah, pada PPD, pada JPN dan sebagainya lagi. Kalau kami di peringkat Jemaah Nazir, kita pegang pada 3 yang utama itulah. Objektif, cara dan sejauh mana objektif itu capai. Tapi dalam konteks pengurusan pentadbiran sekolah, rakan-rakan guru, rakan-rakan panitia, kita serahkan keputusan itu ikut budi bicara pentadbir ataupun pengurusan sekolah. Kalau dirasakan perlu dipersetujui dalam mesyuarat panitia dan kurikulum, ada tambahan-tambahan. Kalau di Jemaah Nazir ni kita panggil aksesoris lah. Kadang-kadang perlu ditulis PBD, kadang-kadang perlu ditulis kebatnya, dan lain menyesuaikan. Dan contoh yang paling rapat saya ingat pada sekolah transformasi lah, TS25 tu. Dia ada panduan dia yang khusus. Saya ingat untuk satu lesson plan ada satu muka surat. Jadi kita pertimbang jugalah kalau di peringkat Jemaah Nazir ini kadang-kadang tuan-tuan kerana mengajar katakan 4 kelas yang berlainan. Jadi mungkin akan jadi beban pada rakan-rakan guru yang berada di barisan hadapan ni. Jadi terpulanglah berlakulah adil tolak ansurnya kepada pengurusan sekolah bagaimana nak memudahkan, nak memberi sedikit pengurangan beban kepada rakan-rakan guru dalam proses menulis, menaip, menyimpan rancangan pelajaran harian ini. Bagi kami yang memegang sedikit kuasa undang-undang itu, kita melihat yang 3 itu saja. Jelas ya? Kemudian kalau yang kedua itu, yang saya gariskan, boleh disediakan dalam apa jua bentuk yang sesuai dengan teknologi semasa, dan bila diminta boleh dimukakan dengan serta-merta. Kami di Jemaah Nazir pun kalau dokumen ini kalau minta tu dalam tempoh 5 minit ISO dia. Saya tak pastilah di sekolah kalau ada ketetapan macam tu bagus jugalah kan. Dia dapat menjimatkan kerja mungkin rakan-rakan yang buat penyumbang tu daripada JU-nya, dari SIC-nya, dari SIP-nya, dan mungkin juga daripada bahagian-bahagian yang lain.
Okey, mana yang tak jelas ni tuan-tuan tulislah pada hujung nanti, kita mungkin boleh bersoal jawab. Mana-mana yang soal kita boleh bincang lagi. Okey, Puan Jasimah boleh next. Okey, saya pergi kepada aspek standard 4 ke yang keduanya. Daripada aspek mengawal ini. Okey. Dia dipecahkan kepada dua. Dalam proses melaksanakan PDPC ini, kalau di peringkat gurunya, itulah dua. Mengawal proses, mengawal suasana. Kalau di peringkat yang mencerapnya, rakan-rakan yang berada di PPD, mungkin kalangan guru besar pun yang diwajibkan memantau kan dalam pengisian portal itu, sama ada 2 kali ataupun 3 kali itu. Benda ini kita boleh nampak semasa kita duduk di luar, duduk di belakang, merhatikan bagaimana PDPC dijalankan oleh guru. Tapi kedalaman benda ni bolehlah kita ikut berdasarkan kawalan atau panduan yang diberikan dalam aspek 4.2 guru sebagai pengawal proses. Boleh link di situ Puan Jasimah pada pengawal proses. Dia balik kepada itu jugalah. Cuma okey, dapat kalau pengawal proses dia lebih fokus kepada isi kandungan ataupun objektif pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru pada masa itulah. Moment of truth je. Boleh tolong besarkan sikit, tak nampak. Puan Jasimah. Nampak Boleh Puan Asiah Okey, nampak. Terima kasih. Okay. Jadi semasa mencerah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak berapa jelaslah suara. Suara saya Ya. Okay, saya rapat lagi. Romantik sikit. Terima kasih. Okey, clear Okey. Maklum, saya ingat semua dah jelas lah tentang peranan aspek yang kedua ni pada pengawal proses dan pengawal suasana tu. Kalau yang pengawal proses ni lebih kepada isi kandungan lah. Kadang-kadang kita melihat rakan-rakan ataupun bila kita berada di depan mengajar ni, melaksanakan PDPC ni, bila terlampau seronok, kadang-kadang terlari juga daripada objektif yang kita tetapkan. Kadang-kadang juga masa pun terlajak, masa terkurang dan sebagainya lagi. Itu antara benda yang kita perlu prihatin lah. Dan kita juga perlu ingat PDPC ini sebenarnya untuk murid. Jadi ruang untuk murid ini perlu optimum lah. Manakala dalam aspek yang pecahan kedua tu, sebagai pengawal suasana tu, kalau di Negeri Sembilan ada tagline dia, anak bijak lagi cerdik, ABC. Cuba rujuk Puan Jasimah pada pengawal suasana. You back tadi pada tutup. Okay. Pada pengawal suasana tu, dia lebih fokus sebenarnya pada tingkah laku murid lah, pada pengawal suasana. Saya ulang kalau di Negeri Sembilan, tagline dia, Datuk Pengarah Fakarudin tu, dia kata anak bijak lagi cerdik. Dia tambah kepada yang satu lagi, yang bebas daripada dadah. Puan Jasimah cuba klik yang kedua tu, pengawal suasana. Puan Jasimah cuba klik pada pengawal suasana, link dia tu. Okey. Klik pada pengawal suasana Puan Jasimah.
Okey. Besarkanlah. Ada rakan-rakan tak nampak? Okey. Kalau lihat tu lebih kepada disiplin murid dalam semasa melaksanakan PDPC lah. Menguasai pelakuan komunikasi, susun atur, mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan sebagainya lagi lah. Dan kalau kita lihat pada tahap kualiti itu berhemah, bagaimana guru melaksanakan menyeluruh meliti semua murid berterusan dalam PDPC. Jadi kalau kita lihat, ini sebenarnya lebih menekankan kepada disiplin murid, adab murid semasa PDPC dijalankan. Ini yang dimaksudkan anak bijak lagi bersih daripada dadah itu, di mana disiplin ini amat ditekankan dalam SKPMG di 2 semasa proses PDPC. Itu sebab pecahan daripada 2 tu. Ada pengawal proses pembelajaran, isi kandungannya. Yang keduanya pengawal suasana pembelajaran itu. Bagaimana ia dijalankan di dalam kelas dan bagaimana guru melaksanakan di dalam kelas. Okey. Boleh kita teruskan? Okey, next slide. Teruskan Cik Zam. Clear. Okey, yang ketiga, peranan guru pada aspek yang ketiga tu, peranan guru sebagai pembimbing. Jadi tuan-tuan fokuskan set minda tu. Kalau tuan-tuan sebagai JU, tuan-tuan sebagai guru besar, tuan-tuan sebagai SIC, tuan-tuan SIP, rakan-rakan PBD dan guru ya, dia ada 2 mindset yang berbeza tu. Bila kita mencerap dan bila kita melaksanakan. Dia pandangan, kadang-kadang pandangan orang 3 ni dia akan berbeza berbanding orang yang melaksanakan. Bila mungkin seronok orang melaksanakan, tak sedar apa yang dibuat tu sama ada berada pada jalan dia yang betul itu. Dan kadang-kadang bila pandangan orang ketiga ni, terutama yang mantau lah mencerap ini, dia ada berbeza juga pandangan. Itu sebab nanti saya sebut tadi, bila berlaku yang selepas PDPC itu sangat penting. Sebelum tuan-tuan melaksanakan penskoran. Dan dalam pengisian portal itu, ada kita panggil penilaian kendiri kan. Macam PDPC ni, bila guru menilai diri dia sendiri, mungkin ada momentum yang berbeza berbanding dengan kita sebagai pencerap. Di sini peranan kita untuk moderate lah. Untuk moderasi di mana penskoran itu akan jadi menang. Bila tuan-tuan rigid dengan item-item yang ada pada tahap tindakan, tahap kualiti, dia perlu ada rasionalisasi daripada kedua belah pihak pencerap dan pelaksana PDPC itu. Itu sangat penting lah. Yang akhirnya nanti pada semua bahagian kita berada pada standard yang kita tetapkan itu, dia tak lari jauh lah. Harapan kita macam tu. Okey, tuan-tuan saya teruskan. Pada aspek 4.3 ini, bila membimbing ni saya ingat tak ada masalah pada guru lah biasanya, dan pada kita sebagai pencerap dan memantau ni, kita boleh lihat lah apa yang berlaku di dalam kelas itu. Kalau antara item yang dibagi itu tunjuk ajar, melihat, memandu murid, menggabung, merentas, mengaitkan pelajaran dengan tajuk, unit dan seterusnya, pada tahap kualiti itu ikut keperluan pelbagai aras murid, betul, berhemah, bersungguh-sungguh. Pada aspek 4.2 tadi, guru sebagai pengawal dan guru sebagai pembimbing, sebenarnya pada differential learning itu, pembelajaran terbeza itu sudah ada dalam ini. Sudah ada dalam kedua aspek ini. Bila disebut mengikut keperluan, mengikut taraf kebolehan murid, itu maksudnya adalah differential learning. Okay. Kalau tadi bila kita kata aspek 1 perancangan pula, maksudnya mungkin saya ada yang tertinggal. Bila sebut pentaksiran itu, kita dah masuk kepada bahagian penilaian lah.
Di mana kadang-kadang dia yang jadi isunya di luar, dia kata tak ada. Dalam SKPMG 2 itu, Senat 4 tidak ada benda-benda yang berkaitan dengan apa yang penting pada yang trending. Jadi antara yang trending itu defensive learning, pentaksiran, sebenarnya dah ada dalam SKPM. Kalau tadi saya sebut tentang mengawal, sebenarnya dia sudah ada dalam aspek 4.2 tadi. Mengawal suasana itu. Okey, boleh saya teruskan ke? Okay. Next slide, Puan Jasima. Okay. Aspek yang keempat, pendorong emosi dan pendorong minda. Pecah kepada dua jadilah. Kita masuk kepada pendorong emosi, Puan Jasima. Okay. Mendorong emosi ini, kalau yang tergaris di situ pada tahap tindakan, dan standard quality lah. Memberi pujian, penghargaan, keyakinan, prihatin terhadap keperluan murid. Kalau kita tengok kerangka PDPC bahagian awal tadi, pada grafik yang kita dadah pada slide kedua itu, di sini banyak nilai-nilai insaniah, nilai-nilai psikologi yang kita boleh kesan lah. Bagaimana diterapkan dalam kalangan guru, dan kalau kita sebagai pencerat pemantau dalam kunjung bantu perbincangan kita, mungkin penekanan ini kita kena ambil banyak dalam mungkin kita kata generasi masa kini lah. Kita dah banyak berubah, kaedah-kaedah pendekatan kita dengan murid tu yang lebih banyak pada ansur maju, banyak memujuk, kurang kekerasan, usik ni tak boleh, usik tu tak boleh. Jadi ini perlu banyak penekanan dan perlu banyak cepat kita mengesan, sama ada semasa mencerap ataupun semasa melaksanakan PDPC itu. Dia boleh dalam bentuk lisan, dalam bentuk isyarat, bahasa tubuh, mungkin juga kalau yang sesuai sentuhan fizikal pada murid. Menepuk belakang murid bukan maknanya antara guru lelaki dan murid perempuan lah. Mungkin sesuai dengan murid lelaki, tepuk belakang, tepuk tangan dan sebagainya lagi tu. Itu maksud dia lah. Simpanlah untuk soalan di hujung nanti. Mana-mana yang tak jelas tu. Okey, boleh pergi yang satu lagi, Puan Jasima. Pada pendorong minda. Okay. Cuba tuan-tuan bezakan antara tadi. Bagaimana mendorong minda boleh sedikit berbeza dengan mendorong emosi itu. Merangsang murid berkomunikasi, kolaboratif, soalan, mengaju soalan, mewujud peluang untuk murid memimpin, menggalakkan murid mengumpul soalan. Dan seterusnya dalam tahap kritik kita kena fokus jugalah berdasarkan objektif pelajaran, mengikut pelbagai aras kepada murid secara berterusan kekal itu. Saya nak tegaskan, kalau ada setengah-setengah ketetapan dululah semasa kebat di viralkan, kita sampai satu tahap ada yang kita galakkan dalam RPH itu, cikgu menulis apa bentuk soalan yang perlu diutarakan kepada murid. Fokus pada kebat itu, kebat Park 21 dan sebagainya lagi. Jadi di sini antara mungkin contohlah, kalau psikologinya kita melihat murid yang pendiam, murid yang kurang responsif,
murid yang pemalu. Dalam proses nak membina aspek yang keenam tadi, di sini sangat sesuai sebenarnya kita mencungkil membina watak, membina kepribadian murid itu supaya berubah menjadi lebih baik dan lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Kalau sebelum ini dia kurang keyakinan, bagaimana dia nak mendekatkan dia supaya dia mampu berdiri, bertanya, keluar ke hadapan, memimpin dan sebagainya. Inilah yang ditekankan dalam aspek guru sebagai pendorong ini. Dan itu kadang-kadang kita kata, kalaupun murid menjawab itu salah, kita tak salahkan dia. Ada yang cakap ke? Ada yang tanya? Okey, boleh ya? Okey. Next slide, Puan Jasimah. Seterusnya. Okey. Saya pergi laju sikit ni sebab mungkin kita akan buat QA nanti ataupun sesi macam ini lebih meluas lagi lah dalam tempoh mungkin 15 minit untuk itu. Sebab saya merasakan apa yang ada ni sudah lama dah ada di sekolah, dah ada dalam kalangan guru dan mungkin dah ada dalam pemikiran tuan pada tahap 50% dan ke atas tadi. Jadi aspek yang kelima, Puan Jasimah. Guru sebagai penilai itu. Dalam aspek ini, apa yang ditekankan, kalau kita tengok dalam tu, tadi saya sebut dalam RPH tuan-tuan ada ketetapan, kadang sebahagian daripada panitia, daripada PPD, panitia daerah, di peringkat panitia sekolah, yang perlu menetapkan dalam penulisan RPH itu ada kaedah pentaksiran yang buat. Penilaian ini berkaitan dengan pentaksiran lah Pada kami di Jemaah Nazir, ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Sebab itu bukan keperluan mengikut SPI bilangan 3 tadi. Penyediaan rekod, buku rekod mengajar itu. Tapi kalau tuan-tuan sediakan atau menulis, itu akan jadi kredit pada tuan-tuan lah, bonus pada tuan-tuan. Seperti disebut pada aspek kebat tadi lah. Kebat ini pada peringkat awalnya kita galakkan guru supaya tulis apa yang dia nak tanya berdasarkan objektif pembelajaran pada hari itu. Takut tak terkeluar aras analisisnya dan arah-arah yang tinggi itulah, balik-balik aras pemahaman dan arah-arah rendah yang lain. Baik. Jadi dalam aspek ini, peranan kita sebagai penilai, pelbagai kaedah pentaksiran, perlu ada pemulihan pengayaan, latihan tugasan, refleksi, menyemak, menilai hasil kerja. Kalau tak boleh pada masa itu, kita tengok yang sebelum lah. Kalau bagi pencerap lah. Kalau pada guru yang melaksanakan PDPC, ini antara benda yang sudah jadi, saya ingat sudah jadi budaya, sudah jadi makanan lah pada guru buat pada setiap sesi PDPC. Dan kalau kita tengok pada tahap politik itu, perlu mengikut ketetapan. Kalau tadi kita kata berdasarkan modular. Kalau objektif, kalau bahasa Melayu contohnya, kalau objektif hari itu kemahiran dia membaca, akhirnya mesti ada 1-2 ketetapan dia perlu mentaksir, boleh tak boleh murid itu membaca. Kalau pada murid yang mungkin pada pelbagai taraf kebolehan tadi, kalau tak boleh membaca pun dia boleh mengeja satu patah perkataan. Itu yang kita sebut mengikut tahap kebolehan murid. Jadi menjelaskan sana, yang ketiga tu menyeluruh dari segi kecukupan dan secara berterusan. Saya teruskan dengan mungkin yang terakhir lah.
pada, boleh Puan Jasimah pindah pada, okay. Murid sebagai pembelajar aktif itu dapat dirasa bagi yang melaksanakan, juga mungkin dapat dirasa oleh orang yang mencerap. Ada banyak petua lah. Contohnya saya bagi tips mungkin bagi pencerap. Ada yang meletakkan range 90-100% murid aktif memberi respon contohnya. Kemudian ada yang kata mungkin 70 ke 80, 60 ke 90 dan sebagainya. Ada juga rakan-rakan yang ada buat gambaran, buat matrik bagaimana respon atau murid yang aktif dalam sebuah PDPC semasa dilaksanakan PDPC itu. Jadi terpulanglah kepada tuan-tuan, yang pentingnya melihat responsifnya murid itu memuaskan hati pencerap, mencapai objektif dan memuaskan hati guru yang melaksanakan itu. Terpulang sebab nanti selepas itu akan berlaku perbincangan. Tahap responsif murid yang kurang dan murid yang pandai di depan tu, dia juga mungkin akan berbeza. Jadi dalam perbincangan semasa guru yang dicerat dan semasa guru melaksanakan itu akan berlakulah win-win situation itu. Masing-masing ada rasional kan. Kalau murid tu dia kata langsung tak boleh baca, murid tahap rendah misalnya, tahap 1, kalau dia mampu membatangkan suku kata contoh, itu dah kira responsif. Mungkin murid yang berada cemerlang di depan tu dia kena boleh sampai tahap membaca, atau membaca 1 ataupun 2 ayat, itu pun dah kira responsif. Berdasarkan pesan-pesan yang kita bincang bersama dengan guru yang dicerap dan guru pencerap dan guru yang melaksanakan PDPC masa itu. Okey. Saya nak bagi beberapa perkara yang mungkin boleh jadi perhatian lah untuk renungan kita bersama. Okey. Setelah mungkin 6 aspek dalam standard 4 itu dalam masa yang singkat ni kita bincang. Okey, cuba tengok yang pertama itu. Ini yang biasa kita jumpa lah di Jemaah Nazir, yang jadi mungkin sedikit isu yang selalu kita bincangkan. Yang pertamanya pentaksiran yang dilakukan berdasarkan standard pembelajaran, standard prestasi yang terdapat dalam DSKP. Contoh ni, cuba tengok satu ya. Halo, ada ni, Cik Zazali nak bertanya ke? Halo, boleh saya terus ya? Okey, ini mungkin satu contoh lesson plan bagi mata pelajaran bahasa Melayu lah. Kalau standard pembelajaran yang pertama tu, berbincang dan mengungkapkan pendapat. Kreatif, atau apa, tak mengganggu lagi. Kalau standard pembelajaran berbincang dan mengungkapkan pendapat, mana yang bukan option ini kemahiran lisan. Pada objektif itu, objektif pertama dijelaskan murid berbincang, murid menyatakan pendapat. Kalau daripada aspek modularnya bertepatanlah dengan kehendak DSKP dan standard pembelajaran pada masa dia nak melaksanakan PDPC itulah. Kemudian pada penilaian PDPC itu, murid bincang menyatakan pendapat menggunakan ayat gramatis secara bertata susila tu. Okay. Ini antara contoh bagaimana tuan-tuan melaksanakan atau menulis PDPC itu berdasarkan aspek modular yang biasa kita, bukan biasa lagi dah ya, sepatutnya yang wajib dah kita laksanakan semasa merancang satu-satu PDPC yang akan dilaksanakan di dalam kelas itu. Kemudian yang keduanya, pentaksiran hanya dianggap setelah murid diajar sesuatu kemahiran dan bersedia untuk ditaksir. Yang ini mungkin
boleh dibincangkan lagi lah. Bagi murid-murid ataupun kelas yang sudah di bawah seliaan guru, lama dia ikut murid itu, kadang-kadang ada trendnya guru ikut murid itu berdasarkan tahun dia. Ikut daripada tahun 1, naik tahun 2, tahun 3, guru itu ikut sampailah dia ke tahun 6 ataupun sampai ke tahap 1 yang terakhirlah tahun 3. Jadi mungkin ini tak berapa menepati sebab tuan-tuan guru sudah tahu tahap kebolehan, tahap pengetahuan murid. Maknanya pentaksiran ini pada aspek yang kedua tu, pentaksiran boleh sudah berlaku sebelum murid itu diajar. Sebab tuan-tuan dah tahu di mana tahap pengetahuan, tahap kemahiran murid itu. Tapi bagi guru-guru yang baru mungkin mengenali dalam 6 bulan, 2 bulan, mungkin fokus pada pentaksiran itu adalah selepas PDPC dijalankan. Dan dalam pentaksiran ini kita sentiasa memikirkan pada aspek pemerhatian lisan dan bertulisnya lah. Lisannya semasa aktiviti dijalankan, pemerhatian bertulisnya pada mungkin buku latihan, lembaran kerja dan sebagainya lagi itulah. Dan bagi pencerap, rakan-rakan YASI, JU, rakan-rakan PPD, kadang-kadang menjadi isu pada penskoran. Ada yang mengatakan tak ada pentaksiran, tidak berlaku dan sebagainya. Itu sebab ada yang meletakkan skor itu terlampau rigid, ada yang meletakkan skor 1 dan sebagainya. Ini mungkin kadang-kadang menzalimi lah rakan-rakan frontliner kita, guru. Kadang-kadang semasa PDPC itu berjalan peringkat awal itu pentaksiran sudah dijalankan. Soal jawab pada induksi itu, guru sudah mula mentaksir pengetahuan sedia ada murid dan sebagainya yang berkaitan ataupun menjurus kepada isi ataupun objektif pembelajaran pada hari itu. Okay. Yang seterusnya Puan Jasima. Yalah, para kita. Ya, Mr. Sobra. Selamat pagi. Untuk aspek yang keenam ini, standard kualiti dia mungkin mudah lah. Murid sendiri dalam proses secara berkesan. Jadi secara berkesan ni kita boleh lihat semasa respon dia dalam aktiviti PDPC dan juga kepada buku latihan, pada gerak kerja kumpulan, perbincangan dan sebagainya lagi tu. Dan kalau kita lihat pada tahap kualiti itu, biasa yang menjadi isu tentang pelibatan itulah. Yang seperti yang saya sebut tadi, berapa persen itu yakin secara berhemah dan sebagainya lagi. Dan dalam konteks ini, saya kena ingatkan juga dalam proses melatih murid ni tadi, psikologi dan sebagainya itu, di sini juga kita kadang-kala kita terperangkap sama ada PDPC itu dapat melatih murid menjadi pemimpin. Kadang-kadang rakan guru kita bila masanya. Kalau ada ruang pun mungkin ketua kumpulannya berbincang, itu yang akan jadi pemimpin, yang membentang ketua kelas. Sebenarnya aspek kepimpinan ni dia sangat longgar lah. Yang membantu guru, yang membantu rakan-rakan menyediakan jadual, memegang kad manila dan sebagainya, itu merupakan antara sifat ataupun ciri-ciri kepimpinan yang ada. Jadi jangan letakkan skor yang sangat rendah lah. Kalaupun murid itu tidak mampu membaca tapi membantu dalam gerak kerja kumpulan, Mr. Subra, you unmute kan? Ya, tinggal. Dari negara itu menunjuk.
Okay, jelas. Saya ingat untuk aspek yang keenam ni tak banyak masalah pada tuan-tuan lah. Pada usia berlaku, kita melihat secara aktif muridnya aktif ataupun tidak aktif, responsif ataupun tidak responsif saja. Okey, Puan Jasimah yang seterusnya, Puan Jasimah. Kita tak banyak 10.30. Saya minta banyak sebab pukul 11 saya ada Skype dengan office di Putrajaya pula ni. Tapi ada ruang 1/2 jam lagi lah. Dan kita pun seperti yang saya janji tadi, mungkin dalam 40 minit sajalah. Dan mungkin QA itu kita jalankan dalam tempoh 10-15 minit lah. Okay, dan yang terakhir ini, kalau tuan tengok tu, tuan tengok item-item yang sebelah kiri dan sebelah kanan guru sebagai penolong minda, murid sebagai pembelajar aktif. Ini antara benda yang ataupun tips yang membantu guru, yang mungkin membantu pencerap dalam melihat PDPC itu suasananya bagaimana. Ataupun kata mudahnya, kalau trending kita ni, kita melihat korelasi lah. Saya ambil satu contoh, bagaimana guru sebagai penolong minda dan murid sebagai pembelajar aktif itu, dia ada korelasi yang sangat kuat. Jadi kalau kita kata dalam item tahap tindakan guru sebagai penolong minda tu, kalau guru mendorong atau merangsang murid berkomunikasi, guru merangsang murid berkolaboratif, cuba tengok sebelah kanan tu, kita juga secara tak langsung dapat melihat murid akan memberi respon. Murid juga bila kita merangsang murid berkolaboratif tu dalam bulan dan sebagainya lagi lah, murid juga akan berkomunikasi dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran. Dan seterusnya, kalau guru mengemukakan soalan ke arah pemikiran kreatif dan kreatif itu, hebat inilah. Murid juga akhirnya yang keempat tu memberi respon yang menjurus ke arah pemikiran kreatif dan kreatif berkaitan isi pelajaran. Begitu juga dengan kalau kita sebagai guru mengajukan mujian suasana yang menjurus ke arah membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Dan jangan terkejutlah kalau kita tak sangka-sangka soalan yang gila-gila juga akan melahirkan, akan kita dapat respon daripada murid, jawapan yang agak gila-gila, kadang-kadang jawapan yang kreatif itu betul. Dan sesuai lah dengan objektif yang kita sasarkan untuk hari itu. Dan yang kelima yang saya sebutkan tadilah, mewujudkan peluang untuk murid memimpin. Jadi kalau kita ambil contoh yang tadi, walaupun sekadar murid itu membantu mengangkat buku guru, melukis di kad manila dan sebagainya, itu merupakan ciri-ciri membantu murid itu menjadi pemimpin. Daripada yang keyakinan yang sangat rendah, mungkin kita develop kita bangunkan dia menjadi orang ataupun anak yang lebih berkeyakinan untuk menghadapi dunia di luar nanti. Begitu jugalah korelasi dia kalau murid itu boleh mengumpulkan soalan berkaitan isi pelajaran. Okey, yang ke-6-nya, walau bagaimana keadaan sekalipun, kita kena usahalah. Kita juga perlu kena melihat sebagai pencerap bagaimana guru berusaha menggalakkan murid mengemukakan soalan. Ini saya ingat semua kaum lah. Bangsa Cina, bangsa Indianya, bangsa Melayunya ada budak. Masalah yang internasional ni. Masalah di barat, di timur pun benda-benda ini adalah. Cuma inilah yang kita sentiasa harapkan berlaku, dibangunkan oleh guru-guru kita terhadap murid-murid yang di bawah seliaan dia lah. Akhirnya murid-murid ini menjadi berani, yakin. Kadang-kadang kita tengok di luar lah realiti kehidupannya. Murid-murid ini kadang-kadang tak berjaya pun dalam akademiknya. Tapi sebab keyakinan yang tinggi, keberanian dia, mengambil risikonya, dia orang yang berjaya di luar. Baik, dan yang ketujuhnya,
menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara kendiri. Ini guru, peranan guru dalam proses mendorong minda itu. Akhirnya murid mampu mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan murid, isu lokal dan global. Lokal ini yang tempatan contohnya kalau geografi itu, kalau masalah banjir mungkin disebabkan dengan hujan yang banyak, parit yang sempit, kecil, tak luas, tak lebar dan sebagainya. Tapi kalau dalam globalnya sampai tahap, ini mungkin murid yang atas pada sekolah menengah atas, dia boleh mengaitkan dengan isu pemanasan global dan sebagainya lagi. Dan akhirnya murid yang aktif kita melihat dia mampu membuat keputusan misalnya masalah berkaitan aktiviti pelajaran. Walaupun sekecil mana sekalipun, kalau kita melihat ada sedikit perubahan yang disumbangkan dalam PDPC itu menunjukkan pelajar itu sudah aktif lah. Jadi itu kena pegang bagi pihak rakan guru yang melaksanakan PDPC, begitu juga sebagai kita dalam masa mencerap rakan-rakan guru dan dalam proses kita berbincang itu. Kita kena buka, jangan sempitkan sangat pada panduan item yang ada dalam standard 4 SKPMG J2. Peganglah SKPM J2 tu, memang diterima pakai untuk semua sekarang lah. Tapi itu hanya panduan. Buku panduan dalam mengurus sekolah. Buku panduan dalam melihat standard 4. Pelaksanaan PDPC dalam bilik darjah. Okay. Next, Puan Jasimah. Puan Jasimah. Okay. Jadi tuan-tuan, saya pergi laju je. Dia kalau live kita, saya tengok kita ada 218 partisipan ni. Saya slide asal ini disertakan dengan bengkel dan sedikit klip video lah. Bagaimana satu PDPC yang sebenar yang kita rakam. Sebagian rakan di PPD Petaling dapat, saya ingat di Selangor pun ada sebagian PPD yang dapat. Di mana kita melihat PDPC itu, video itu dalam 40 minit. Kemudian kita bengkelkan dulu dan seterusnya kita bagi ruang pada rakan-rakan untuk membuat penskoran. Berdasarkan perbincangan kita di peringkat awal lah pada aspek standard 4 yang 6 tu, guru sebagai perancang, guru sebagai pengawal, guru sebagai pendorong, pembimbing, penilai dan seterusnya sebagai pembelajar aktif. Dan sedikit tips yang itulah. Dan di situ kita lihat, mungkin boleh dipanjangkan dekat PD lah Puan Zarina, nanti mungkin boleh ambil cakna benda-benda ni yang boleh dilaksanakan mungkin selepas pandemik ini selesai. Jadi untuk itu saya buka dulu lah sebelum kita tutup. Saya ada lebih kurang 10 minit lagi untuk sesi soal jawab dan seterusnya. Mungkin kalau mana-mana itu kita tangguhkan dan mungkin Puan Zarina boleh bantulah untuk jawab dan sebagainya. Okey, dipersilakan tuan-tuan. Saya serah balik kepada Puan Zarina dan mungkin Cik Alias lah sebagai penyelaras program kita pada pagi ini. Okey, sesi soal jawab itu sebelum kita memberi ruang kepada Cik Izam dan Cik Izam Rahman. Silakan. Juga satu-satu tuan-tuan. Okay, ada soalan? Assalamualaikum Cik Hilzam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Lisa, silakan.
Ya, saya Malisa, JU Ekonomi. Saya nak tanyalah untuk murid sebagai pembelajar aktif tu kan. Kadang-kadang minta maaf cakap lah, murid yang berpencapaian rendah di kelas-kelas belakang tu, mereka ni bila kita murid-murid yang berada dalam pencapaian yang rendah, biasanya murid-murid di kelas belakang ni kan, biasanya mereka ni agak susah lah nak mengajukan soalan. Jadi kalau kita sebagai guru, kita mengajukan soalan, tapi mereka ni nak mengajukan soalan memang susah. Tapi kalau kita mengajukan soalan dan mereka hanya menggunakan kad traffic light tu, mengatakan setuju ataupun tidak dan sebagainya, adakah itu dianggap sebagai salah satu daripada respon? Itu respon yang dibantu lah Puan Melissa ya. Itu respon yang dibantu. Dia kalau kita bincang proses ataupun cara teknik nak menggalakkan murid respon ataupun bertanya ni ada macam-macam lah kan. Ada yang kalau contohnya saya nak kata macam mana yang spontan ini, ada yang kita bantu sediakan teks, ada yang kita bantu sediakan soalan yang kita bagi awal kepada murid-murid yang macam tu. Murid yang belakang ni lah. Dalam tempoh 5 minit terakhir itu, kita sediakan soalan yang sudah kita cetak bagi pada murid yang kita pilih itu. Itu pun antara cara dia lah. Tapi saya yakinlah Puan Melissa, kalau kata pemirsa kata macam tu, bagi pihak JU kan, JU ni mencerap. Betul? Ya. Kita nak membantu rakan-rakan guru frontliner ni. Kalau antara ideanya kita bagilah soalan itu kepada budak yang kita pilih. Selain kita dapat bantu menaikkan motivasi dia, kita juga dapat melihatlah respon rakan-rakan lain tu bila dia kata dia tengok rakan dia yang seorang ni walaupun dibantu, lain kali pula dia mungkin ada peluang untuk bersama-sama aktif dalam sesi PDPC itu. Memang betul lah, saya setujulah kalau kita nak spontan budak yang belakang ni, kalau kita nak harap dia bertanya memang susah lah. Itu yang sebut kita tadi, kalau ada sedikit usaha daripada guru tu, kita bagilah persekolahan yang baik untuk dia. Ini budak belakang. Puan Melissa. Okey, terima kasih. Okey, Encik Izam, saya nak tanya. Ya, Puan Aisyah. Okey, kalau katalah ni kalau kes ekonomi lagi kelas-kelas belakang ni kan, kalau dia bertanya tapi pertanyaan dia tu macam merapu, adakah itu macam mana tu? Kadang-kadang budak-budak lelaki kan, dia main jawab, dia main tanya tu, kadang-kadang kita pun macam soalan yang bagi kita tak menjurus objektif pelajaran lah. Ya. Aspek yang disebut dalam item tahap kualiti tahap pendidikan itu sebenarnya dah menyempurnakan lah. Cuma jangan menyempurnakan dia aktif lah. Dia responsif. Cuma walaupun dia mengarut sikit tapi maknanya dia ada aktifan tu kita terima lah. Terima. Puan Aisyah sebut merapu sedikit kan. Dia sinonim tu, budak belakang ni dia nakal tu. Nakal sikit lah, bukan jahat. Jadi kita terima dan akhirnya guru ataupun yang mengendalikan PDPC itu akan mengawal balik lah. Sepatutnya soalan awak begini kan. Jadi kita kira itu sebagai respon pembelajar aktif. Kita channelkan balik. Okey, terima kasih Encik Izam. Assalamualaikum Encik Izam. Saya nak tanya berkaitan dengan aktiviti sebagai pembelajar aktif di musim PKP. Okey, macam sekarang ni cikgu menyediakan pelbagai link aktiviti untuk budak seperti kuis dalam kita adakan dalam grup WhatsApp kelas, tapi penyertaan budak ataupun tindak balas student sangat minima. Dalam keadaan bagaimana kita nak supaya kalau nak dikatakan capaian internet terhad, saya rasa tak juga. Jadi kita nak supaya kita nak kita bagi
supaya budak ikut serta dalam apa-apa bahan yang kita bagi melalui audio, visual sepanjang PKP ni. Terima kasih Puan Rokiah. Soalan yang baik Puan Rokiah. Saya rumah guru juga ni. Ada anak yang sekolah rendah lagi. Saya pun anak 3 orang. Saya nak jawab tu. Saya nak jawab soalan tu berdasarkan tugasan yang rumah kena buat lah. Okay, pengetua mengarahkan dia. Pengetua mengarahkan rumah ni membentang apa antara permasalahan dalam PDPC musim pandemik. Jadi antara masalah dia pun bertanya juga tu. Satu tadi, walaupun kita kata talian ni tak banyak buat kesan kan, tapi kita kena akui lah, macam saya bersama Cik Alias, Puan Zarina, sepatutnya untuk live ini saya tak boleh gunakan laptop. Saya terpaksa gunakan telefon, tak ada video kan. Jadi nak katanya antara masalah di Rembau Pedas ini adalah talian. Kemudian saya. Cik Omar boleh tutup mic tak? Terima kasih Cik Omar. Kita juga kena akui lah dalam tempoh pandemik ni, bukan kata kita yang dewasa ni tertekan, anak-anak pun tertekan juga. Dengan godaan astro dia, godaan handphone dia, sikap ibu bapa dia, sikap sokongan adik-beradik dan sebagainya lagi lah. Jadi antara itu saya ingat antara cabaran yang dihadapi dalam new normal ni kan. Boleh Puan Rokiah ya? Okey boleh. Itu antara cabaran kita lah. Baik, ini kali pertama, saya fikir kita sama-sama menghadap cabaran ni, buatlah setakat yang kita mampu. Okey, faham. Terima kasih Cik Nizam. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum Cik Umar. Ya saya. Saya nak bertanya sikit berkenaan dengan penulisan objektif kan dalam APH tu. Kan sebab saya rasa ada sedikit macam kami pihak guru ni macam ada kekeliruan sikit lah. Kehendak pihak, setengah pihak, dua pihak yang berbeza kan. Kalau pihak contohnya lah kata bila pegawai BBB macam gini, bila pihak pentadbir kehendak dia macam gini kan. Macam-macam dia tidak ada keselarasan kat situ kan. Jadi kita nak objektif yang benar-benar memenuhi kriteria dia kan. Adakah saya ambil contoh katalah pentadbir perlukan objektif ni perlu ada dalam bentuk angka, maksudnya boleh diunggul yang jelas. Saya tengok tadi contoh objektif yang dibentangkan tadi tak ada juga pun dalam bentuk angka tu. Tapi saya nampak penyataan dia tu memang dah eksplisit lah. Cumanya bila kita nyatakan objektif tu memang dah nyata dalam bentuk eksplisit, tetapi pihak mentadbir perlukan dalam bentuk angka. Macam mana tu? Contohnya bilangan murid kan, berapa contohnya dapat 3 soalan dapat dijawab, yang dalam bentuk angka macam tu. Perlu ke macam tu tuan? Okey, soalan yang cantik lah Cik Umar ni, Cik Umar. Selalu kami ditanya soalan-soalan begitu. Macam kami Jemaah Nazir dengan Puan Zarina pun berpegang benda yang sama lah. Untuk penulisan asas dia kita SPI bilangan 3 itu. Kalau daripada aspek objektif itu betul. Kan disebut di situ cara bagaimana nak mencapai itu dan kenyataan sejauh mana. Maksudnya boleh diukur lah. Tapi ikut subjek yang tertentu lah. Ikut subjek yang tertentu. Contoh macam tadi, katakan bahasa Melayu. Kalau kata boleh membaca. Membaca kalau kata membaca,
kalau katakan dalam OJ yang ditulis, murid dapat membaca satu perenggan pengenalan contohnya. Dia perlu baca satu perenggan pengenalan itu. Maksudnya kita boleh ukur lah. Masa menjalankan aktiviti itu, murid membaca satu perenggan pengenalan. Untuk macam Cik Omar, subjek apa? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu kan. Jadi jelas memang kadang-kadang tak adalah tentara kita membaca 3 patah perkataan contoh. Membaca membatangkan suku kata dan membaca menyebut perkataan. Itu sebenarnya benda-benda yang boleh diukur lah. Kalau nak kata 1, 2, 3 itu terpulang kebijaksanaan pada guru yang melaksanakan PDPC lah. Sebab dia tahu masa dia, murid dia dan sebagainya lagi. Itu sebab saya kata semasa mencerap, semasa melihat RPH guru yang melaksanakan perlainan ni, pencerap, pentadbir kena berbincang dengan guru. Bila dah ada perbincangan baru berlakunya unsur menang-menang itu. Dan juga mungkin di peringkat awalnya perlu ada ketetapan di peringkat pengurusan kurikulum ataupun panitia mata pelajaran di sekolah. Dan lebih besarnya di PPD dan seterusnya di Jabatan Pendidikan lah. Ya. Dan mungkin untuk soalan Cik Omar ni halusi lah. Mungkin di peringkat kurikulum ataupun di peringkat pengurusan sekolah. Saya ingat lebih arif benda-benda yang macam tu. Asalkan yang penting bagi saya lah menepati RPH itu dan dapat membantu mengurangkan bebanan guru dalam proses penulisan RPH ini. Dan saya jelas sekali untuk bahasa Melayu ni kadang-kadang kita 3-4 kelas untuk satu hari itu. Dan kalau sekolah yang TS25 pula, dia penulisan tu format dia panjang. Dia ada kriteria kejayaan dan sebagainya lagi kan. Itu bebanan-bebanan itu yang cuba kita kurangkan. Boleh Cik Omar Okey, terima kasih Tuan. Okey. Encik Hizam, minta maaf nak tanya satu lagi. Ya, silakan. Okey, berkait dengan teknik penulisan RPH kan. Kalau kita tengok, katalah dekat sekolah kita tengok banyak subjek sekarang ni dia guna yang format dia main tik-tik je tu. Macam mana tu? Saya daripada dulu saya nak tahu benda tu adakah digalakkan ataupun adakah itu satu yang macam saya mungkinlah kita ni conventional sikit. Kita kalau ikut SPI bilangan 3 tu kita ada format dia yang simple kan. Sekarang ni dia main tik-tik, even langkah pun dia main tik, dia punya dia tik tu macam mana tu? Ini pandangan peribadi lah ya. Ya. Dia berjualan, asasnya berjualan di sekolah lah macam soalan Cik Omar tadi. Tapi kalau saya secara peribadi, roh itu kurang sikit lah. Sebab benda itu dah ditetapkan awal, bukan ketetapan kita sebagai seorang yang melaksanakan PDPC. Jelas ya? Jelas. Okey, terima kasih. Roh itu kurang. Okay. Jadi maknanya dia bagi saya lah pegangan, maknanya dia sepatutnya kita ada tulis sikit lah kan, maknanya ataupun kalau type pun maknanya nampaklah langkah dan sebagainya, bukan macam stated macam tu kan. Kita yang tahu apa kita nak buat kan, kita yang tahu apa kita nak buat, bukan dah ditetapkan awal oleh orang lain. Sebab kalau yang tu saya tengok macam SPI-nya Okey. Kalau SPI-nya tapi kalau roh PDPC itu bagi saya tak sampai lah. Sebab kita yang tahu. Maknanya kalau ikut kalau SPI-nya maknanya boleh lah. Tapi dari segi rohnya tu tak ada roh sangat lah. Rohnya tu tak ada lah. Kita yang ada budak-budak tu kan. Ya, sebab saya tengok lah yang baru-baru ni kan. Sebab bila saya tengok katalah macam dia buat teknik, dia buat kooperatif, dia tik, mastery, dia tik. Kadang-kadang bila kita mencerap tu kita katalah you tak guna pun sebab mungkin dia orang main tik je pun, saya pun tak berapa macam kita argue lah balik kan kalau bila kita masuk mencerap tu kan. Tapi sebab dia sebab mungkin sebab mudah sangat dia tik-tik tu, saya kata itulah masalahnya. Kita boleh benarkan dia, tapi semasa bincang tu pandai-pandai lah. Kan kita bukan nak bagi tahu siapa betul siapa salah, kita nak yang terbaik kan. Kita bimbing, insya-Allah. Okey, terima kasih Encik Azam. Saya kira ini soalan yang terakhir lah ya, kerana Cik Izam ada had di Putrajaya, betul Cik Izam? Terima kasih Puan Zirina. Saya tengok jam je.
Ya. Saya ada dating pukul 11 dengan Mr. Tio. Cuma saya sambung sikit yang Puan Aisyah tu tadi. Yang penting sekali ialah dasar ataupun ketetapan yang mesti dibuat oleh pihak sekolah lah, pentadbir itu sendiri. Apa yang dia nak dalam APH cikgu dia tu, sama ada nak tik saja ataupun nak tulis, itu yang penting. Yang penting ada ketetapan dan ketetapan itu disebarluaskan. Betul tak Cik Isyam? Ya, betul. Jadi saya kira di sini saja kita bertemu kerana Cik Izam ada hal. Jadi saya bagi pihak JPN, PPD dan juga sekolah mengucapkan ribuan terima kasih, dan sebarang kekurangan itu terutama dalam talian ni biasalah kita sedia maklum. Jadi kami memohon maaf di pihak Cik Izam sendiri, ribuan terima kasih sangat, dan saya mengharapkan kita akan jemput lagi Cik Izam untuk standard 3. Boleh tak? InsyaAllah Fazina, insyaAllah. Okey. Saya pun minta maaf banyak-banyak kepada rakan-rakan sebab talian saya ni tinggal di Perdas ni. Kalau line MySys tu tak ada. Jadi saya menggayakanlah apa yang ada ni. Atas nasihat Cik Alias dan lain rakan yang bantu tu, akhirnya dapat kita laksanakan pada hari ni lah. Minta maaf banyak-banyak. Selamat berpuasa, selamat berbuka, selamat tinggal di rumah, selamat pakai baju kelawar, selamat masak. Selamat masak masakan yang tak jadi. Terima kasih Izam. Mudah-mudahan kita dapat jumpa secara live lah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Izam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih juga buat Puan Zulima atas bantuan pada pagi ini untuk paparan bahan. Sama-sama. Puan Zarina dan juga semua yang hadir pada pagi ini. Terima kasih banyak. Pencapaian kita pagi ini ialah 216 orang last tadi. Sehingga mencapai 216 itu tak termasuk lagi yang kita buat secara live di YouTube. Dan terima kasih juga pada sebuah call pagi ini daripada KPM untuk membantu siaran secara YouTube. Sebab kami memang tak ada kemahiran yang tu. Jadi dia minta dia nak bantu kita sukarela. Jadi saya terima kasihlah. Saya pun tak dapat berborak lagi dengan dia. Nanti saya tengok nombornya. Saya tak sempat lagi nak berborak dengan dia. Terima kasih sangat. Okey, saya nak tanya, yang ni kita boleh download ke apa ke? Yang kita yang record ni. Yang ni kita akan kita dah rakam dan insya-Allah kita akan untuk cikgu masing-masing kita akan letaklah untuk rujukan masing-masing. Puan Cikgu Aisyah kalau nak tengok di YouTube pun boleh. Kita ada share link tadi. Boleh terus direct buka kat YouTube, cari tajuk ni. Ada. Tadi saya dah buka. Dia punya link dia yang dekat atas tu kan? Ada tadi juga saya kongsikan lagi. Okey. Terima kasih. Kehadiran tadi tak boleh nak masuk. Tunggulah orang ni dulu. Menyentuh ni dulu. Oh, kau cakap dengar dekat online dengar kau. Tak ada lah. Tak ada orang takut. Tutup mic tak dengar. Aku tutup mic dah tadi. Sekejap. Nampak Cikgu Amidi, terima kasih. Zulima, terima kasih. Cik Alias, terima kasih. Sama, siapa tu? Sama Kak Ju ya? Ya. Cik Azman, terima kasih sangat-sangat. Ustaz Ramli pun ada, Ustaz Ramli. Cik Man Sarip. Ustaz Ramli pun ada. Ramli je, main bola je. Terima kasih. Alias. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum semua. Terima kasih. Terima kasih. Time PKP. Tahniah Cik Elias. Berjaya. Terima kasih Ustaz Ramli. Assalamualaikum. Semua atas nama saya sosial. Puan Zulima. Ya saya. Kehadiran tadi tak boleh link saya punya. Tergesa.
SPL KPM ke Cikgu Isa? Ya, ya. Yang sijil tu dah masuk dah? Sijil dah. Tak apalah dah ada dan tak link SPL KPM tu memang ada problem pagi ni bila kita buka web dia pun tak boleh. So nanti itu masalahnya. Sebab saya setting 150. Terima kasih. Bila lebih jadi saya nak ubah balik dah tak boleh dah pagi ni. Okey. So macam mana? Tak apa, nanti saya akan ambil kehadiran daripada kita daripada grup WhatsApp. Okey, thank you. Masing-masing lah. Siapa orang yang menyertai. Daripada sijil tu pun boleh. Nanti bagi sijil dekat grup, kita masukkan dalam SPL KPM. Okey, thank you. Terima kasih Puan Isa. Thank you. Saya pun sama tak dapat link SPL KPM. Okey Ustaz. Ustaz bawa sekolah angkat ya? Ya, sama. Okey. Nanti minta guru besar kongsikan sijil tu dalam grup Okey. Nanti saya kirim. Puan Zulima akan uruskan semua. Okey, baik. Baik Cik Lias. Alhamdulillah, dia dah dapat di-emailkan. Alhamdulillah, terima kasih Cik Lias. Okey, Tahniah Cikgu Hidayah. Puan Asmita? Ya, saya. Saya ajar. Kamu dah nampak janji kasih dah. Hai Kak Lela. Sijil dah dapat dah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Cikgu Rudi. Siapa yang main? Cik Lias. Mana dia? Yes. Abang Haji ya? Itulah. Bahagian sosial. Hai Kak Lela. Hai, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Awak pagi ni. Happy birthday. Sempat make up ya? Pakaian formal. Formal habis ni. Tahniah semua. Alhamdulillah. Sama-sama. InsyaAllah kita akan ada siri 2 nanti. Tak sangka. Cik Lias. Saya. Boleh sambung solat duha? InsyaAllah. Okey. Assalamualaikum. Okey, alhamdulillah. Kita salam Abang Haji. InsyaAllah. Cikgu Hamidi nak buat ucapan ke? JUPJ saya ada masuk tak? Tak nampak je man. Ada 2-3 orang tadi, aku tak tahu siapa mana satu lah. Rohizam ada kan? Dah kena check nama lah. Rohizam bukan PJ? Rohizam PJ betul. Tadi Azwar tadi ada. Ayu, masuk Ayu. Ada? Saya tak perasan lah, bila admit tu tak perasan nama ni kan. Kadang dia pakai tak sempat, tak cukup tangan nak ni. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih